Okay, now it is recording now. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome to workshop on how to use PowerPoint to record. Sorry, how to use PowerPoint to design poster. Design a poster. So first of all, we have to check the version. Okay, so you go to file and then you can go to account. This one, account. So mine is 2019 version. Okay, I'm not sure the previous version compatible or not with what I am using now. So you boleh cubalah tengok macam mana kalau ada button-button yang sama macam saya. So it is good news. Okay, okay, I click back here. Okay, so once you open Microsoft PowerPoint, so you can see this thing lah. Click to add title, but we don't want this thing. Kita tak nak. Okay, so you can select both of this thing. Dua perkara yang ada ni. Okay, I want to delete. You just press delete. So we make it clear like this. Okay, we make it clear like this. So first of all, we have to check the size. Make sure the size is the wide screen size. Okay, I go to the this page. Okay, page yang tadi, page yang saya terangkan tentang all this thing, because in this page we can see we can go to poster preparation guideline. So you just click here. Okay, so according to our poster guideline, you can scroll down regarding the size. This one, the poster should fit in computer wide screen size. Okay, so we have to set the size lah 33.9. The width is 33.9 cm and the height is 19 cm. Okay, so how to set in our PowerPoint? Okay, you can go to design, then you can go to size, slide size. Okay, you can choose this one, wide screen. Dah ada kat sini lah, wide screen. Okay, click wide screen. Okay, now it is default lah. My computer dia default wide screen terus. Let's say the size of your screen is not like this. When you open your PowerPoint, it is not like this. Okay, so you can go to here. Katakan option untuk wide screen tu tak ada, katakan. You can go to custom size, slide size. Okay, so you can set here the width 33.867 ataupun yang dalam guideline tadi 33.9. Okay, so itu dia bunda lah. And then this one is 19. So yang ni boleh gunalah. This one yang lebih tepat sebenarnya sebab this is wide screen. Dia dah ada kat sini dah, wide screen. Okay, so in case your computer doesn't show the default is not wide screen. Sometimes the default is here, standard size yang macam ni. Size dia kecil sikit. This one is ideal if we project to this is ideal size if we project to screen, wide screen dekat kelas. Biasa kat kelas kena guna size macam ni lah sebab kita punya screen kebanyakannya memanjang macam ni kan. Okay, but if you open your Microsoft Point and it appear like this, you have to change to wide screen. Change macam ni lah. Okay, ataupun nak tuliskan dia punya size kat sini, key in saja width dia 33.867 ataupun 33.9 pun boleh juga, lebih kurang kan. And this is 19 according to guideline. Okay, and then click OK. Okay, so kita dah ada satu kertas yang putih. Okay, you can put the color on the background first. Okay, right click and put the cursor on the on this field. Okay, and then you right click and then you go to format background kalau you nak ubah color dia lah.
So color kat sini untuk background. Okay, you boleh pilih lah warna apa you suka. Katakan you suka warna purple. Purple kan. Okay, and then tutup. Okay, so you dah ada warna purple macam ni. Katakan you minat warna purple lah. Okay, nak bagi gelap sikit, right click sekali lagi. Bagi gelap sikit supaya dia kontras dengan tulisan. Sebab saya nak guna tulisan yang warna cerah, warna putih. Okay, jadi kena kontras lah. Kalau tulisan yang cerah, so background kena gelap. Kalau tulisan gelap, warna hitam, background kena cerah. Okay, yang tu you boleh decide. Okay, tak apalah, saya nak guna warna, font saya warna warna gelap, warna hitam, font warna hitam. So saya nak bagi dia cerah lah, saya nak kena guna background yang lebih cerah. Tapi saya suka purple, katakan saya nak purple juga. So pergi dekat more ni, more, and then you can adjust here. The intensity of the purple, naik sini, naik, bagi cerah sikit. Okay, tekan okay. So ada purple yang lebih cerah lah. Okay, so you have to put the title. Okay, how to put the text. Okay, insert, pergi dekat text box, click text box, and then you can drag like this. Drag sajalah. Okay, tajuk you, contohnya development of huruf besar P tu, polymerase chain reaction for huruf kecil, for huruf kecil, for the huruf kecil, detection of FBN1 gene mutation, katakan tajuk you lah. Okay, so tajuk letak dekat tengah-tengah macam ni, and then you can besarkan sedikit. Okay, katakan size, and then you bold lah. Okay, and then you can make it center. Okay, center, click. Okay, then you have to put on the right and on the left here logo lah. Kalau ada, if you from hospital or klinik ke, ada ataupun ada institution yang buat research tu, yang tengah buat research tu, you boleh letak dalam poster jugalah. Okay, so kalau you ada Unicell saja, so letak logo Unicell sajalah. Okay, so saya nak tunjuk cara nak masukkan gambar. Boleh direct daripada website lah. Pergi dekat, contohnya kita nak ambil logo Unicell kan, logo Unicell. Pergi dekat website Unicell. Okay, ada logo ke? Kat mana ada logo? Ni ada logo. Copy image. Okay, copy image, and then you can put here. Benda lain pula di copy nya. Oh, dia copy benda ni. Okay, this one mana logo dia? Kat mana logo ini? Oh, this one. Ni media. Alah, tak ada pula logo ni kat mana. Okay, tak apa. Tulis je kat Google, logo Unicell. Oh, banyak terus. Image. Okay, this one lah, besar sikit. Right click, copy image, and then you can directly put here. Paste. Okay. Okay, dia ada background lah, warna putih ni. Okay, letak lah. Okay, this one doesn't fit. You nak letak kena kecilkan sikit. Okay, and then letak sebelah kanan pula logo tempat kerja, katakan kan. Okay, contohnya Hospital Sungai Buloh. Logo.
Ni logo dia. Ini terkerat. This one kecil pula. Kita ambil je. This one copy dan paste here. Hospital Sungai Buloh. Okay. Then bahagian bawah enter, kena letak nama lah. Contohnya nama student ni siapa nama Azhar Sulaiman katakan. Okay, koma. Nama ni student, katakan student saya lah, Muhammad Nazif Samad Darawi. Okay, so you boleh kecilkan lah sikit. Okay, and then this one boleh letak apa ni, institution. Okay, fakulti, sorry, hospital Sungai Buloh. Makmal okay, dan Faculty of Health Sciences. Okay, saya besarkan sikit bagi nampak lah. Okay, this one Azhar Sulaiman. Okay, ni bagi besar sikit lah. Yang ni kita bagi you all sajalah yang boleh play around lah, nak bagi dia nampak besar ke kecil tu. Size kita tak adalah standardized. Okay, this one tak payah bold. Katakan nak bagi beza. Azhar Sulaiman daripada Makmal Microbiology Hospital Sungai Buloh katakan. Okay, saya pun letaklah kat nama Azhar ni. Okay, ni macam nak hantar abstract nanti Okay, letak nombor 1 dan koma nombor 2 lah, sebab Azhar Sulaiman ni dari Faculty of Health Sciences University Selangor. Okay, so 1, 2, this one highlight, dan kita nak kecilkan dia, pergi dekat sini, button ni pergi sini, and then kita pilih superscribe. Superscribe, tekan OK. So 1 dan 2 Azhar Sulaiman ni daripada microbiology. Okay, klik sini, letak nombor 1, and then highlight nombor 1, pergi dekat ni button ni. Okay, and then superscribe. Superscribe dia akan kecilkan dan dia akan naikkan. Okay, this one Muhammad Nazif ni nombor 2 sahaja kan, daripada Fakulti Sains Kesihatan sahaja. Okay, kita kena highlight and then pergi di sini, tekan superscript. Okay, dan di sini kena letak nombor 2 lah. Highlight superscript. Okay, ingat kalau ada satu institution sahaja, tak perlu letak apa-apa nombor. Dekat nama tak perlu letak nombor, dekat institution pun tak perlu letak nombor. Okay. Okay, so this one boleh naikkan lagi. Okay, kalau rasa nak kecilkan lagi, bagi ada ruang yang banyak kat bawah ni pun boleh. Okay, sekarang saya 28 kan, saya buat saiz 24 katakan. Okay. Okay. Okay, dah settle yang atas. So kat bawah ni kita boleh isilah kita punya komponen-komponen. Saya buka balik komponen-komponen tadi. Okay, buka balik guideline. Apa yang kena ada? Ada 8 perkara. Ada 8 perkara. So nombor 1 dah masuk. Title, author and institutions. Okay.
And then number 1 is introduction. Masukkan introduction. Ada berapa ni? Ada semua 8 lagi lah. So kena masukkan ada 7 komponen lagi lah. Okay, so saya cadangkan you insert. Untuk buat partition, kita insert, masukkan text. Text macam ni. Pertama sekali adalah introduction, huruf besar semua, baru cantik sikit, nampak bold kan. Introduction. Okay, and then besarkan. Introduction saya bold lah. Saya bold dan saya bagi dia ke tengah. Okay, klik this one This one center. Okay, so saya nak bagi dia ada warna dalam tu. Okay, nak guna warna lah, element color. So you just klik on the text tu, klik saja macam ni. Pergi dekat sebelah kanan ni, ada solid fill. Solid, kita nak warna apa? Katakan kita nak warna purple juga. Sebab saya kalau boleh jangan guna banyak sangat warna. So saya nak stick warna purple, tapi warna purple kali ni lebih gelap. Okay, purple. Okay, saya nak bagi dia lebih gelap. Okay, this one, klik this one, and then gelapkan sikit, turun sikit, jadi purple gelap. Sebab saya nak bagi tulisan dia tu, saya nak bagi kontra warna putih, highlight. Okay, highlight text ni, and then pergi dekat warna, pilih color putih lah, supaya nampak kontra background dengan tulisan. Okay, dah ada introduction. Okay, mungkin terlalu besar sebab yang ni pun saiz 24 kan, untuk saiz kita punya title 24, this one this one 18, tapi sebab dia huruf besar semua nampak besar lah. So saya nak bagi kecil lagi. Katakan kita buat saiz okay, 12. Okay, so ada dah satu introduction. So yang lain, nak buat yang lain, partition lain tak perlulah nak ulang benda sama, just copy je lah. Okay, copy, paste, dapat 2 ketul. Okay, highlight 2 ni, copy, paste, dapat 4 ketul. Okay, highlight semua, copy, paste. Okay, bagi cepat kan. Okay, dah ada introduction. Nombor 2 apa? Nombor 2, objective. Okay, objective. Ada S objective. Next, methodology. Okay, next, result. Okay, discussion. Okay, this is problem. Macam ni, kita nak meminimumkan kita punya partition dalam poster. So untuk this is problem. Okay, kat sini saya tulis introduction. Okay, so dalam bahagian introduction, you can introduce the topic concisely. Boleh introduce topic tu concisely. So dalam introduction tu boleh masukkan juga review of previous research. Maksudnya ada citation kat dalam tu. And then bila kita dah review previous research dan kita nampaklah gap di situ, okay, dan kita boleh tulis research problem dalam tu ataupun problem of statement. Okay, kita masukkan dekat dalam section introduction sebab kita tak nak terlalu banyak partition ataupun section di dalam poster. So semua tu boleh ditulis dalam bahagian introduction. Okay, dia sebenarnya flow dia sama je dekat thesis. Cuma thesis tu kita pecah-pecahkan kan. Chapter pertama tu dah ada objektif, ada problem statement, tapi dalam poster kita cuba concise-kan dalam bentuk begini. Okay, nombor 2, objektif kita buat khas, buat partition khas objektif walaupun dia duduk dalam chapter introduction kan. Tapi sebab objektif ni something yang kita nak highlight, so kita boleh letak khas lah, objektif partition khas.
Okay, ada methodology, ada result, ada discussion, and then conclusion. Lagi conclusion, acknowledgement. Acknowledgements. Okay, betul ke? Okay. Dan references. Okay. Okay, so boleh letak lah. Okay, introduction tu di sebelah kanan atas. Okay, and then letak secara rawak dulu. Okay, methodology. Okay, introduction mungkin panjang kan, objektif mungkin ke bawah sikit lah. Okay, and then methodology mungkin di sini. Okay, and then okay, result and discussion ni kita bagi option untuk you nak combine terus ataupun nak separatekan dekat dalam ni kita ada bagi tahu. Okay, result and discussion. Okay, more space should be devoted or more space should be provided to result and discussion section. Separation of this section into two different section also permitted. Maksudnya tadi yang saya buat tu dah siap-siap pecah kan. Tapi ada setengah nature of work, nature of research tu lebih senang kalau ada result dan terus discuss kat situ. Pun boleh juga. Tapi dekat dalam thesis dia adalah dua bahagian berbeza lah. Okay, dua chapter berbeza, result and discussion. Cuma dibenarkan dalam poster sebab kita nak bagi benda tu concise. Poster something yang sebolehnya kita nak bagi concise dan senang difahami. So kalau you rasa nature of your study lebih senang untuk you deliver dalam section yang sama bagi result and discussion, so di dalam poster dibenarkan lah. Okay, so saya kat sini, saya zoom results and discussion, kita buat serentak. Okay, boleh juga yang tu dibenarkan. Cuma dalam thesis tak boleh. Okay, thesis tak boleh. Okay, this one discussion ni saya boleh delete lah. Okay, so conclusion di sini, acknowledgement dan reference tu mungkin sikit je. Okay, 5 hingga ke 10 kan. Conclusion. Okay, result discussion dia panjang. Mungkin you boleh letak result di sini. Okay. Okay, result di sini dan dia boleh sambung lah. Tulis pasal result di sini dan sambung di kawasan ni. Okay. So, you boleh ambil box untuk supaya nampak jelas bahagian-bahagian section-section ni. Okay, ambil insert, shape, box. Okay, tarik. Okay, dan you boleh adjust colour dia. Okay, colour dia katakan warna. Kalau you nak pilih tulisan tu warna gelap, pastikan cahaya pula. Colour box tu kena kurang lah sikit. Kalau ada warna boleh, tapi dia kena dull sikit lah. Okay, so sekarang ni kita dah ada warna purple dulu kan. Ada warna purple. Katakan kalau satu team dengan purple ni warna apa? Warna biru pun boleh kan, nampak macam senada lah. Okay, kalau letak colour tiba-tiba warna kuning, nampak macam kuning dengan purple, boleh ke masuk ke? Itu terpulanglah kepada you nak fikir macam mana. Tapi pada saya, kalau warna purple dia dekat-dekat dengan warna biru. Warna biru. Dan saya boleh adjust warna dia. Pergi dekat more ni kat sini. Saya nak kurangkan warna dia. Naik ke atas. Sebab saya nak buat tulisan hitam. Di atas. Okay, sini cantik kot. Okay dah. Tekan OK.
Okay, dan saya tak nak lah ada border. Saya nak buang border ni kan. Saya nak ada bagi warna saja. Pun boleh juga. Asalkan dah nampaklah boxnya di situ. Okay, klik and then you boleh pergi dekat line. This one line. Okay, saya tak nak ada line no line. So dia macam ni je. So box ni berada di bahagian hadapan pada ruangan tulisan section ni. So saya nak letak dia ke belakang lah. Right click and then send back. Send back, dia akan duduk belakang. So you bolehlah buat macam ni. Okay. Okay, dah ada ruangan untuk introduction. Tarik sikit. Okay. So copy saja. Copy, paste. Letak dekat sini. Okay, tarik sikit naik atas. Bagi dia cantik macam tu. Dan letakkan dia ke belakang. Right click. Back. Okay. And then copy. Paste. Untuk methodology. Paste. Untuk result discussion. Paste. Untuk result discussion di sini. Sambungan dia Okay, letak conclusion. Okay, acknowledgement. Masing-masing ada tempat masing-masing lah. Dia jelas. Dia dipecahkan. Okay, reference pun ada tempat dia untuk kita tulis nanti. Okay, dan semua ni kena ke belakang lah. Kena letak di belakang lah. Klik. Okay, tekan control. Tekan je, hold je control. Lepas tu kita klik sini, klik yang ni, klik yang ni, klik yang ni, klik yang ni. Untuk kita letak dia semuanya di belakang. Right click. Okay, send back. Okay. So metodologi ni boleh lagi guna ruang ni. Ni ruang ni pun boleh dimanfaatkan lagi. Tarik. Okay. Sini untuk sambungan kita punya result discussion ni kan. Metodologi. Kalau intro kita panjang, tarik dia sikit intro ke sini. Biar dia bergantunglah kepada ruang apa yang nak tulis. Kalau ada banyak bahagiannya, you kena adjust lah kat sini. Nak bagi dia ruang dia panjang. Okay, kalau tak nak, kalau intro tu tak panjang sangat, metodologi tu banyak, tarik ke sini. Tarik ke bawah. Okay, result discussion, tarik sikit. Okay, tarik sini. Ni mungkin panjang lagi sambungan result and discussion. Okay, and then this one tarik. Acknowledgement. Okay, and then you kena adjust lah kedudukan dia ni. Kedudukan ni bagi cantik tengah-tengah lah. Okay, tekan control. Tekan ke kanan. Dia akan gerak serentak. Okay. Boleh manfaatkan ruang ni, ruang celah-celah ni. Ni macam ni pun boleh. Okay, this one bagi sama. Okay, so dah ada section-section. So you boleh masukkan. Okay, so kalau introduction, kita buka balik this one kan. Okay, introduction tadilah. Kita introduce pasal topik kita. Okay, kita bagi tahu previous research. Kena ada citation dalam tu lah. Okay. Dan boleh tulis research problem. Apa masalah yang timbul. So dia nak introduce pasal research kita. Okay, and then objektif boleh tulis dalam bentuk point. Objektif and then to investigate bla bla bla. Start dengan perkataan to. Okay, kalau ada specific objektif pun boleh tulis. Kalau ada general objektif, specific objektif, lagi cantik lah. You bagi tahu sekali apa specific objektifnya. Okay, kalau tak ada specific objektif, boleh tulis. At least kena ada lah. General objektif tu kena ada lah. Dan tulis dalam bentuk point. Bermula dengan perkataan to investigate bla bla bla. To determine. To apa, banyak lagi lah. Okay. And then methodology sebaiknya
Jangan tulis dalam bentuk paragraf. Nombor 1, step 2, step 3. Kita buat dalam bentuk flowchart. Okay. Buat dalam bentuk flowchart. Okay, kat sini. Maknanya ada nombor 1, flowchart dia ada gambar. Buat PCR dulu ke apa ke. Nombor 2, gambar juga. Ada gambar dan ada explanation. Buat electrophoresis katakan. Okay. So, you zoom saja bila nak buat tu bahagian ni. You just zoom saja. Dan you boleh ambil lah perkara-perkara insert macam smart art ke, okay, cycle macam ni, boleh try lah perkara-perkara di sini. Hierarchy, piramid. Okay, kalau yang sesuai untuk bagi tahu catak alih, saya rasa proses lah, proses mana one. Okay. Oh, besarnya. Okay. Dan you boleh kecilkan dia. Okay, masukkan ke sini. Okay. Okay, kalau rasa tulisan ni nampak macam tak nampak, macam tenggelam disebabkan background ni. So, background ni kena ubah lah. Right click. Pergi dekat fill. Okay. Pergi dekat more fill color. Sekarang ni warna dia agak cerah, background dia. Boleh gelapkan, turunkan. Ok, tekan ok. So, tulisan akan nampak lebih jelas. Bolehlah tulis ok, mula-mula buat PCR lah katakan. Lepas tu boleh tulis ayat juga. Bukannya tak boleh ada langsung ayat ke apa. Boleh tulis firstly, bukan, the samples, okay, was, the sample were, semua kena past tense kena past tense lah. Benda-benda ni kena past tense. Jangan will pula ni, dah siap dah ni. Sample were bla 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 bla. Okay, bla 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 bla. Okay, and then yang ni pula buat electrophoresis katakan. Okay, kena adjust lah size semua tu, boleh adjust kat sini. PCR kalau nampak macam besar sangat, and you go to home, and then you can adjust here the size. Guna 11 ke. Okay, yang ni dah ada siap-siap lah dia punya catat alih. Kalau you nak buat satu-satu pun boleh juga. Kalau tak rasa macam tak menarik nak buat ni, banyak nak kena adjust sini, adjust sana, you boleh ambil box saja, insert box. Okay, buat sendiri PCR methodology. Okay, tarik. Okay, ubah ni dia punya warna semua, fill dia. Okay, fill warna gelap sikit. Janganlah sama pula dengan kita punya partition kan. Partition tu akan tertukar pula partition dengan kita punya boxes dalam metodologi. Okay, boleh kecilkan. Jangan jadi nampak dia melebihi pula kita punya section. Okay, this one okay dah. You nak buat secara manual, right click, letak box yang lain pula. Okay, lepas tu nak buat sendiri, arrow kan. Insert, pergi dekat arrow. Mana arrow? Arrow, this one. Tambah sendiri. Secara manual. Okay, dan you tambah lah, buat lah sendiri pun boleh juga. Saya lagi suka buat sendiri daripada ambil template yang ada macam tadi. Okay, dan you boleh freely adjust macam mana. Okay. Okay, metodologi ni boleh tulis jugalah. Sentence pun boleh juga dekat sebelah box ni untuk menerangkan lagi. Dan you boleh juga letak gambar kat sini, gambar mesin PCR. Okay. Okay. Result discussion. Result discussion biasanya dalam ayat lah. Ayat pun boleh. Result biasa kita boleh letak table. Okay, insert table dekat sini. Sebab tu ruang ni lagi banyak lah. Okay, kena insert table, masukkan table, masukkan picture, image ke, gambar cell ke kan. Kalau OSH biasanya kalau buat study pasal light intensity tadi kan, contohnya you letak keadaan bilik yang cerah dan gelap ke kan. yang related lah dengan study. Okay. And then
Bila dah siap, saya tak adalah nak siapkan benda ni. So you boleh bila you nak fill up dalam ni, okay, you boleh ambil text insert text. Contohnya nak masukkan objektif kan. Buka sini. Okay, to determine bla bla bla. Okay. Nampak besar sangat, boleh zoomkan. Zoomkan. So ni besar sangat kan. So bolehlah adjust lah. Contohnya guna size 10. Okay, muat lah kalau 10. Bla 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 bla. Okay. Kena pandai adjust lah. Size tu kalau macam ruang tu tak cukup tapi tulisan banyak lagi ni, boleh kecilkan size. Nanti bila present tak ada masalah sebab you boleh zoom. Bila kita sebagai PDF, dia tak akan pecah. Dia tak akan pecah lah. So saya tunjukkan macam mana cara nak save PDF. File, save as, browse, letak dekat desktop lah. Desktop saya pun dah banyak dah bendanya. Okay, pilih PDF. Okay, my poster, save. Okay, ni ialah you punya poster. So bila you nak present kan, ni saya buka menggunakan apa ni. Okay, you boleh buka apa-apa software yang you biasa guna lah untuk membuka PDF file. Okay, mana tadi my poster kan. Okay, biasa saya guna open with Microsoft Edge. Saya biasa guna buka PDF guna Microsoft Edge. Ada yang guna Acrobat Reader kan. So bila you buka, you boleh klik zoomkan. Lepas tu you nak turun, nak ke kiri, nak ke kanan masa present tu lah. Kena buat macam ni lah. Okay, kalau tulisan ni kecil sangat, zoom lagi. Okay, pergi kat sini objektif. Setengahnya dia boleh keluarkan tangan kan. Boleh senang nak tarik ni, saya tu tak keluar tangan pula. Kalau saya guna open with Acrobat Reader, okay, ada tangan kat sini. So I can use my hand. Lagi senang nak turun bawah. Zoomkan siap-siap. Okay, lepas tu masa present, tarik macam ni je. Ke kiri, ke kanan, ke sana, ke sini. Okay, boleh, senang je kan guna PowerPoint untuk design poster. Ada soalan? Okay, semua dah terror dah guna je sebenarnya. Cuma mungkin ada student yang tak biasa lagi. So boleh lah cuba. So tadi saya record kan. Saya nak stop recording saya. Saya ya. Okay. Okay, katakan okay, saya kena ulang balik soalan sebab dia cuma record suara saya je. Tadi Nazira ada tanya, kalau nama lecturer, okay, nama you dulu mula-mula Azhar Sulaiman ni nama student lah. Okay, nama student Azhar Sulaiman ni pelajar Unicell yang buat FYP bawah saya dan dia kerja dekat Hospital Sungai Buloh. Okay, Azhar Sulaiman ni dia ada dua institution lah. Satu dia memang belajar dekat Unicell. Nombor dua kan, satu lagi dia kerja dekat microbiology Hospital Sungai Buloh. Azhar Sulaiman ni yang satu dua. Lepas tu nama course advisor mungkin Azhar Sulaiman ni ada course advisor dekat Makmal tu, nama Nadia Dalilah katakan, contohlah, koma. Okay, so Nadia Dalilah ni juga di Makmal Hospital Sungai Buloh kan. So kita kena letak dia nombor 1. So superscript kan Nadia nombor 1 lah sebab dia daripada sini. Okay, Muhammad Nazif Samad ni dia bukan daripada Sungai Buloh. Dia daripada Fakulti Sains Kesihatan saja. So macam ni lah rupanya. Nama
Kalau dia tak kisah, nama dia tak masuk, tak apalah. Takut dia dah supervise you, dia dah tolong you. Harap-harapnya adalah nama dia disebutkan dekat dalam program melalui poster. Kalau you rasa dia okey, kena tanya dia lah. Okey tak, saya tak letak nama you. Tanya dia, kena tanya lah. Kan takut jadi konflik pula selepas tu. Okay. Okay, so biasanya nama di depan sekali tu adalah nama pelajar lah yang menyediakan poster tersebut dan yang memberikan contribution paling besar, paling banyak dalam research tersebut. Okay. Nama yang hujung sekali nama main supervisor. Biasanya nama tok guru utama lah kita letak hujung sekali. Dan tengah-tengah tu nama ahli-ahli yang lain. Biasanya macam itulah susunan dia. Okey, ada juga kalau you jumpa nama apa ni main supervisor dekat sini. Dia letak kat sini, Muhammad Nazif kat sini. Tapi dia bukan isu besar lah. Tapi pada kebiasaannya kita letak main supervisor tu hujung sekali. Tok guru lah, hujung sekali tu tok guru. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Clear eh? So saya stop recording ni. Saya naikkan ke atas cursor saya sebab button dia ada ke atas. So saya naik je. And then I click this one.